Eh, tak apa banyak-banyak okey ke? Allah Akbar. Aduh, mana Harry? Hah? Ayo. Hari mana hari? Hari ada Ustaz ya? Harry. Kamu semalam terawih kah? Hah? Pergi. Hah? Mana pen? Nih, aduh ada pen, ni pen. Pen ni. Baru baik. Dah keluar? Hả? Hah? Được rồi. You daripada mana? Amoy? Oriental dari. Bosor kita bukan media utama. Kadang bukan media utama tapi dia panggil juga media sampingan. Oh, Kali. dia menyebok orang ni. Dia keluar siap mana? Belum? Dah tengah edit. Tengah edit. Kalau edit. Tapi utusan dari mana ni? Utusan dari mana? Dia ambil lah. Eh. Utusan. Dah? Mana? Ya. Bos saya kat belakang. Hah? Bos saya dekat belakang. Bawa kat belakang. Okey. Seru ada. Jangan awak lagi bantu kerja you bantu awak. Hah? Tadi ada play waktu saya balik. Waktu semi tadi dia ada play. Tak sure. Dah. Sokong. Ya.
Bernama mana bernama? Ini bernama kali ketua ini. Bernama dan bernama. Mana? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma dengar tengok melalui kenyataan media bahawa ada pertukaran pengurusi perhubungan negeri Perlis. Saya tak ada maklumat rasmi daripada saya tak terima. Saya cuma melalui kenyataan media. Jadi saya nak maklum kepada semua kawan-kawan, semua pihak bahawa hak melantik pengurusi perhubungan ni adalah hak Presiden. Jadi tidak ada masalah Presiden nak lantik siapa pun. Pada pertimbangan beliau, itulah yang terbaik untuk memimpin negeri yang berkenaan. Cuma sedikit rekod untuk Perlis ni, saya memimpin dah beberapa kali pilihan raya. Dan pilihan raya yang lepas pada 2018, saya dan pasukan kita telah menangi 10 kursi daripada 15 DUN ataupun 2/3 majoriti. Dan kedudukan kemenangan kursi adalah seperti berikut, iaitu pertama sekali Padang Besar kita menang 5 kursi daripada 5, 100%. Kanga kita menang 2 kursi daripada 5. Dan Arau kita menang 3 kursi daripada 5. 2 kursi tersebut ialah daripada PAS. Kalau dalam perkiraan sekarang ni dalam Mufakat Nasional berarti Arau pun 5 kursi lah. Untuk menubuhkan kerajaan di Perlis, kita perlukan 8 kursi. Berarti kalau kata contohnya ialah 5 kursi Padang Besar, 3 kursi Arau, itu dah boleh tubuh kerajaan. Tapi kalau macam 2 kursi Kanga, 5 kursi Padang Besar, tak boleh tubuh kerajaan sebab dia mesti 8. Jadi itu kedudukannya. Jadi apapun, saya terima kasih sebab Presiden telah bagi kepercayaan kepada saya selama ini. Tetapi untuk perkiraan politik, sebab kita dah pimpin politik polis ni dan kita letakkan matlamat untuk capai 100% dalam pilihan raya akan datang. Dari segi perkiraan politiknya, sewajarnya timbalan saya iaitu Ketua Bahagian Padang Besar tu diberi peluang kalau saya tidak mendapat kepercayaan, kerana dia menang 5 kursi di Padang Besar. Jadi apapun pendirian beliau tentang apa perkara, tetapi dia menang 5 kursi dan dia layak diberi pertimbangan. Jadi walaupun Presiden telah buat keputusan, jadi keputusannya kita akan patuhi. Cumanya saya belum dapat apa-apa maklumat rasmi, cuma melalui media. Sebab saya balik ke KL ni sebab saya ingat besok ada mesyuarat. Jadi saya baliklah untuk mesyuarat pengurusi perhubungan dan juga mesyuarat majlis tinggi. Jadi kalau ikut makluman media tu, nampaknya tak boleh habis mesyuarat lah besok. It's okay, tidak ada masalah. Yang paling penting, program kebajikan saya sepanjang bulan Ramadan ni tidak berubah. Yang saya telah anjurkan untuk beberapa negeri dan juga di negeri Perlis tu, saya akan teruskan. Ini program ni adalah program program dalam bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni dia berlain daripada bulan-bulan lain lah. Itu sebab saya protokol Ramos untuk begitu menghabiskan program bulan Ramadan. Setelah itu akan di Perlis dan juga beberapa negeri yang lain. Terima kasih di atas kawan-kawan yang bersama dengan saya pada hari ini. Ini Ketua Pemuda Padang Besar, ni Ketua Wanita Negeri Perlis.
dan juga Ketua Wanita Arau. Saya terima kasih di atas sokongan mereka, dan insyaAllah kita akan melihat perkembangan terkini politik seterusnya. Yang kedua, ini adalah berlainan. Saya dalam Perhimpunan Agung yang lepas, saya rasa saya telah diganggu sedikit ucapan saya. Padahal ucapan saya adalah berhubung dengan Perlis, berhubung dengan kemenangan yang kita capai di Perlis. Dan saya telah mencadangkan supaya perkataan menolak PN tu saya ganti dengan berunding. Tetapi oleh kerana Perhimpunan Agung dan juga MT telah putuskan, saya akan ikutlah. Tapi ikut itu hanya masa pilihan raya, bukan sekarang. Maksudnya pada masa sekarang kita harus menyokong kerajaan PN, harus bekerjasama dengan semua komponen parti-parti PN, termasuklah UMNO kerjasama dengan Bersatu, dengan PAS, dengan JPS, dengan STAR. Jadi kita akan terus kerjasama. Ini keputusan ni adalah masa pilihan raya. Tapi nampaknya polemik politik ini, hak masa pilihan raya tu dibincangkan sekarang. Padahal masa pilihan raya baru kita menolak parti lain seperti yang telah diputuskan. Tapi sekarang kita kena kerjasama. Jadi bila kita kerjasama, nampaknya macam tak boleh kerjasama. Saya tak faham. Jadi sekarang ni kalau kita menyokong PN, berarti dalam PN dia ada komponen PAS, Bersatu dan sebagainya. Kita harus kerjasama lah. Kita harus saling menyokong antara satu dengan lain, dan JPS. Jadi pilihan raya esok barulah kita, kalau ikutnya kita tak bersama lah. Jadi kalau sebelum pilihan, saya pengurusi PN BBC, pengurusi PN BBC Parlimen Malaysia, yang saya disokong oleh Barisan Nasional. Saya percaya sebagian besar menyokong saya. Disokong oleh PAS, Bersatu, JPS. Dan saya jadi pengurusi. Itu bertanding. Bertanding untuk menang kursi kelab penyokong kerajaan. Cuma kalau saya ada salah, saya mesti diambil tindakan disiplin oleh parti lah. Kalau saya melanggar keputusan parti. Contohnya melanggar keputusan parti, tidak dalam pilihan raya, saya sokong parti yang tak boleh. Itu kena ambil tindakan disiplin kat saya. Tapi sekarang pilihan raya tak tahu bila lagi. Jadi tak wajarlah ambil tindakan kepada saya. Tetapi siapa yang langgar keputusan parti, iaitu no UNWA, no DAP, no PKR, itu dikira melanggar keputusan parti. Ada lagi satu keputusan baru-baru ni, no Bersatu, PPBM, tapi masa pilihan raya, bukan sekarang. Dia tak faham pilihan raya, kita tolak lah. Tapi sekarang ni kita tak boleh lah. Kalau ada orang bekerjasama, kita ini kesalahan parti. Orang yang saya rasa telah melanggar keputusan parti kena ambil tindakan. Jawatankuasa Disiplin tak boleh berdiam diri untuk nak ambil tindakan kepada mereka yang melanggar keputusan parti. Contohnya ialah no UNWA, no DAP, 2 PKR. Kita dapati ada satu surat yang telah ditulis oleh Presiden kepada Agong dan disaksikan oleh Datuk Seri Najib, dan surat itu semua kita diam sebab kita nak jaga hubungan harmoni politik. Tapi hari ini saya terpaksa timbulkan balik surat itu. Sewajarnya orang yang ini ialah melanggar keputusan parti. Jadi kalau kata-kata no UNWA, tiba-tiba ada surat menyokong UNWA, yang padahal kalau kami menyokong mana-mana pihak, kami dikira salah lah. Tapi sekarang ni Presiden telah, yang paling saya terkesan sekali ialah audio yang menunjukkan bahawa saya diganggu dalam Perhimpunan Agung tu seolah-olahnya macam dirancang demikian rupa. Jadi saya rasa dalam audio yang berkenaan menunjukkan ada perancangan menyokong UNWA. Jadi Jawatankuasa Disiplin kena ambil tindakan kepada audio tersebut. Sama ada suara itu sah, suara Presiden ke, suara PKR, itu biar polis menentukan. Tetapi telinga biasa yang mendengar, kita katalah memang orang itu yang bercakap dalam audio yang berkenaan. Audio yang berkenaan saya terpaksa timbul sebab nama saya disebut. Kononnya saya telah dibu 5-6 kali, seolah macam terancang. Padahal saya bercakap itu bagi pihak pengurusi perhubungan negeri Perlis. Patutnya orang tak patutlah bu saya bukan ganggu negeri lain. Ini tentang cerita pengalaman Perlis. Bila Penang bercakap, bila negeri lain bercakap, kita tak bu sebab itu hak negerinya, kan? Sebab dia kalah pilihan raya, jadi
nak cerita macam mana nak bagi menang. Kami boleh kami menang pilihan raya, macam mana nak teruskan kemenangan. Itu saja. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tambahan tak ada apa? Okey, cukup. Saya dengar, saya media beritahu, saya pun dalam kaitan tadi. Dia orang kata ada kenyataan akhbar Sisa Agung. Sisa Agung yang kata apa? Kata apa? Media. Dia betul? Tukaran lah. Awal ni. Dia bukan daripada mana? Sisa Agung lah. Daripada statement surat. Oh, statement. Jadi saya pun tengok surat daripada kenyataan media. Saya tak dapat apa-apa. Tapi tak apa, it's okay. To me, itu hak Presiden. Presiden boleh membuat pertimbangan yang wajar untuk kemenangan di Perlis. Cuma di Perlis kami akan meneruskan program bulan Ramadan. Saya tidak mau keluar statement ni sebab ni bulan Ramadan. Saya tak mau. Dan tadi pun orang minta komen, saya tak mau bagi komen sebab saya berpuasa siang hari tadi. Malam ni pun sepatutnya saya tak keluar statement. Cuma saya nak keluar statement supaya UMNO bertambah kuat dan lihat UMNO mempunyai hala tuju. Kita kena ambil tindakan disiplin kepada orang yang melanggar keputusan parti. Contohnya ialah tindakan disiplin kepada orang yang menulis surat menyokong Anwar. Sebab parti kita tak sokong Anwar. Tapi kalau parti kita, walaupun parti kita jangan sokong Anwar, tapi kita boleh sokong Anwar, tak apa. Parti kena buat urusan. Kalau tidak nanti orang confuse. Walaupun saya sebagai ketua bahagian, saya akan tetap menggerakkan kemenangan di Perlis dengan apa cara sekalipun. Terutamanya kerjasama saya yang erat dengan bahagian Padang Besar dan juga kawan-kawan saya dalam bahagian Kangah. Ya. Adakah pengukuran ini untuk mengalam Datuk Seri sudah hadir mesyuarat MP besok? Tak tahu. Tapi saya tak boleh hadir esok. Esok saya tak boleh hadir lah. Okay. Kalau ikut kenyataan media saya tak boleh hadir lah. Saya tengah hubungi Sisa Agung tentang kesahihan kenyataan media. Dan kalau benar saya tak boleh hadir lah. Itu tak ada masalah, itu hak Presiden. Kita kena hormat Presiden untuk melantik menggantikan siapa yang Presiden rasa sesuai lah. Malah kalau Presiden nak gantikan besok pun tak ada masalah, itu hak dia. Kita kena hormat. Tapi saya harap semua pihak juga hormat pandangan saya, iaitu siapa yang melanggar keputusan parti naklah dia ambil tindakan disiplin. Terutamanya berhubung dengan usaha untuk menyokong Anwar. InsyaAllah saya lepas raya nanti saya akan keluar juga kenyataan berhubung dengan gerakan untuk mengambil tanda tangan menyokong Anwar tu yang dibuat dengan agak dahsyat semasa di Parlimen baru-baru ni, tapi tak berjaya lah untuk mengambil jumlah yang tentu. Tapi saya menyimpan benda itu sebab ingin menjaga aib kawan-kawan dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya keputusan parti untuk sokong Anwar, kita akan sokong lah. Tapi parti kita tak no Anwar, no DAP. Adakah Datuk Seri harap ada ahli-ahli MP akan bangkitkan bila yang Datuk Seri bangkit hari ni? Ya, ahli MT kena ambil pendekatan ini. Dan akhir sekali yang saya nak cakap ni ialah masalah sekarang ni krisis kepimpinan telah berlaku dalam UMNO. Jadi cara yang terbaiknya ialah UMNO mesti mengadakan mesyuarat pemilihan itu mengikut perlembagaan, iaitu pada akhir bulan Jun ini. Tak boleh tangguh-tangguh lagi. Kalau sekiranya kita tangguhkan, kita akan menghadapi krisis kepimpinan. Apa yang berlaku pada saya itu sebenarnya tidak menambah kebaikan kepada parti, dia akan menambahkan luka. Sebab kita kena ingat dalam keadaan sekarang ni, parti memerlukan kekuatan dengan bersatu padu, bukan berpecah belah. Tidak ada kekuatan mana-mana organisasi yang berpecah belah kemudian dia nak berjaya. Tidak. Kita mesti, rekod saya sepegang, saya menang pilihan raya 2018 dan pilihan raya kecil sebanyak 7 pilihan raya kecil yang kita hadir
Bolehlah di antara negeri yang menghantar pasukan yang agak besar. Semua wilayah kecil kita menghantar lebih daripada 100 orang. Contoh di Sabah pun kita hantar 130 orang. Jadi semua ini diuruskan oleh pengurusi perhubungan. Dan saya dibantu dengan hebatnya oleh Tok Zahidi lah. Orang lain tak ada mesyuarat lah. Mesyuarat perhubungan tak mahu. Tapi tanpa seperti yang dengar, seperti yakin atau ada ahli-ahli akan bangkitkan benda yang ada seperti bangkit yang esok dalam bidik. Kalau dia orang tak bangkit, saya kata dia kena bangkit lah. Pertama tentang pemilihan, MT kena pastikan sebab kita tak mau berlaku krisis kepimpinan macam sekarang. Kan berlaku krisis kepimpinan, ada orang menyokong, ada orang tak sokong, tak bagus. Saya tak seronok macam tu. Saya ialah orang yang kuat menyokong Presiden. Tapi nampaknya saya tak dipercayai lagi. Okey lah, tak ada masalah itu. Benda kecil ya. Masing-masing ada hak kita. Hak yang kedua adalah jawab di akhirat nanti. Sebab kalau sekiranya saya melakukan satu kesalahan yang luar biasa, yang saya rasa semua keputusan MT itu dibuat dalam pilihan raya, bukan sekarang. Sekarang ni kita terus bekerjasama. Kalau saya kerjasama dengan Bersatu itu salah, sebenarnya orang yang tak kerjasama dengan Bersatu itu salah. Sebab keputusan parti ialah menyokong PN sampai pilihan raya. Jadi PN ni apa dia? Dia daripada UMNO, Bersatu, PAS, JPS, STAR dan bebas. Kita kerjasama. Tapi kalau kita tak mau kerjasama, itu nak kira kesalahan. Bukan orang yang buat kerjasama itu kesalahan. Jadi macam orang kata saya ni ejen Bersatu. Kenapa dituduh ejen Bersatu? Padahal Bersatu ialah komponen daripada kerajaan PN. Kecuali UMNO nak keluar daripada PN, itu terpulanglah kepada mereka. Tapi mana sekarang UMNO hanya keluar masa pilihan raya nanti. Bukan sekarang. Jadi sekarang kenapa ditomahkan, diperlecehkan, seolah kita tak faham keputusan parti. Keputusan parti ialah menyokong PN sampai pilihan raya. Jadi menyokong ni berarti kerjasama lah. Saya memang kerjasama dengan semua. Kerjasama dengan PAS, dengan JPS, dengan Bersatu saya kerjasama. Sebab apa? Sebab saya pengurusi PN BBC. Saya pengurusi PN BBC. Saya kena kerjasama. Kalau saya daripada Bersatu ada masalah, saya kena tolong dia. Kalau dia PAS ada masalah, JPS ada masalah, saya tolong. Kami kerjasama. Sebab ini parlimen. Sebab bajet kita menang dengan izin Allah, walaupun 2 undi, tapi kita menang. Di atas konsep kerjasama. Tadi Datuk ada sebut berkenaan dengan gerakan menyokong Anwar tu. Adakah gerakan itu menjurus kepada gerakan untuk menukar kerajaan hari ini? Ataupun gerakan untuk bersama dalam pilihan raya? Itu saya ingat dah kita cakap lepas raya nanti lah. Sebab bulan puasa tak bagus. Tapi sebenarnya saya mengetahui banyak benda. Tapi semua benda ni sebenarnya saya simpan untuk menjaga keharmonian parti. Keharmonian parti mesti dijaga. Sebab kalaupun kita ada masalah kepimpinan, tapi UMNO masih merupakan parti yang kuat. Dalam Perikatan Nasional, UMNO ada 42 kursi. Bersatu ada 31 kursi. PAS ada 18, JPS ada 18. STAR 1, bebas 1. Itu dia kedudukan sekarang. UMNO adalah parti yang kuat. Jadi saya tak mau parti yang kuat ni, walaupun kita ada masalah, diperkotak-katikkan oleh mana-mana pihak. Itu sebab saya tak mau cerita apa-apa yang boleh merugikan. Lepas raya ni pun kalau sekiranya pemilihan bahagian telah diputuskan akan dibuat bulan Jun, saya akan menyimpan rahsia itu. Saya akan semua apa-apa yang saya tahu ni saya akan tulis dalam tesis saya. Saya buat PhD. Tesis saya orang tak boleh petikai, sebab itu kita akan uji fakta saya tu dengan kenyataan saya tu dengan ujian-ujian yang dibenarkan dalam tesis PhD nanti. Banyak tersimpan di sana yang kita akan ceritakan kemudian. Walaupun saya terima kasih sebab wanita menyokong saya, sebagian daripada pemuda menyokong saya. Ya, nak sokongan 100% tu lah tak dapat, tapi ini okey lah, masih kita boleh menguasai perlis dan menang pilihan raya. Okey, jadi saya terima kasih. Kita jumpa lepas raya lah. Ya, jadi saya ulang sekali lagi bahawa statement saya itu ialah hak Presiden untuk melantik, itu kita kena hormati. Tapi saya daripada kena hormat juga hak saya
untuk bocak di Perhimpunan Agung tiba-tiba macam terhalang, ya. Dan kita telah dengar audio yang menunjukkan bahawa kau itu berlaku macam dirancang. Kemudian hak saya untuk bekerjasama dengan semua parti-parti komponen dalam Perikatan Nasional, iaitu kerjasama dengan PAS, dengan UMNO Bersatu, GPS, STAR. Kita kerjasama dan saya dalam kedudukannya sebagai pengurusi PMBBC. Kemudian yang ketiganya, keempatnya ialah program kebajikan saya ni saya buat rata tempat. Saya buat di Selangor, di Kedah, saya akan buat di negeri-negeri yang lain. Termasuk juga kalau sempat pergi Sabah dan juga Sarawak. Ini adalah program kebajikan kerana bulan ni adalah bulan pahala yang berlipat ganda. Kemudian yang akhir sekali saya sebut bahawa kalau saya melanggar keputusan parti kerana menyokong parti-parti yang kena ambil tindakan. Tapi bukan sekarang, masa pilihan raya nanti. Bukan sekarang. Sekarang tak ada ambil tindakan sebab sekarang ni parti yang mengarahkan kita berbuat baik. Kemudian orang yang menulis surat kepada Agung, siapa saja, termasuk audio tu, mestilah diambil tindakan oleh jawatankuasa disiplin. Sebab ini untuk menjaga keharmonian parti, supaya parti tegas kepada siapa yang melanggar keputusan parti. Sebab macam sekarang ni saya tidak melanggar keputusan parti. Saya akan patuh kepada keputusan parti, iaitu pilihan raya nanti baru kita berbeza. Tapi sekarang ni kita naklah bekerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana bernama ada? Nama. Ya, apa ni? Mana? Ada apa ni? Sudah. Komite kita ketua dia. Jengkol. Jengkol. Okey, sekarang ni PC dah habis. Jangan ambil gambar lagi, Amang. Cukup. Stop ni. Okey, stop. Saya garu kepala pun ambil gambar,